Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim, amma ba'. Yang dirahmati Allah, Puan Pengerusi Majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa program pada pagi yang mulia ini, seterusnya hadirin hadirat tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi dalam bulan Rabiul Awal yang mulia ini. Sebab itu, kepada perindu-perindu baginda Nabi SAW, bila tibanya bulan Rabiul Awal, semua umat Nabi Muhammad SAW, terutamanya perindu-perindu baginda Nabi, akan rasa seronok, akan rasa gembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, iaitulah bulan turunnya rahmat ke atas sekalian alam dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebab tu kalau orang tanya kita, nikmat apa yang paling besar waktu kita hidup atas dunia ni, maka jawab dia nikmat iman dan Islam. Di samping nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang besar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat menjadi umat-umat kesayangan Nabi SAW juga adalah satu nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita ni ibu ayah sekalian, betul sungguhlah, sebab Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi umat-umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kita Muhammad SAW adalah penghulu bagi sekalian manusia. Subhanallah, tabarakallah. Dan start daripada manusia Nabi Adam sampailah berlakunya kiamat, maka Nabi lah penghulu bagi segala rasul, dan Nabi lah penghulu bagi sekalian manusia. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebab tu beruntung kita bila jadi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ni umur tak panjang, tetapi subhanallah tabarakallah, kita buat amal ibadat pahalanya dilipat gandakan. Subhanallah tabarakallah. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala turunkan Nabi kita Muhammad SAW ke dunia, di antaranya kata ulama, bila kita buat dosa, Allah tak turun bala lala tu. Allah Ta'ala tak turun masa tu juga. Tetapi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk bertaubat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, dan kita bersyukur pada pagi yang mulia ni dapat sama-sama baca Quran, sama-sama baca Yasin, subhanallah, dapat buat tahlil, doa untuk Allah yarham, Allah yarhamah ahli keluarga kita, sahabat kita, jiran kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan
amalan kita menjadi saksi di hari akhirat nanti yang akan membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Oleh kerana Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah sungguh-sungguh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmatnya ke atas kita. Apa nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita? Allah Ta'ala bagi iman dan Islam kat kita. Allah Ta'ala bagi pula kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, apa perlu kita buat? Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan patuh apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tinggal apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya kamu nak supaya Allah Ta'ala sayang kepada kamu, ikutlah aku, nescaya Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Maknanya petua dia mudah je. Kalau kita nak Allah Ta'ala sayang kat kita, buat lagu mana? Kita ikutlah baginda Nabi SAW. Ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutlah aku, nescaya Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Ta'ala tidak akan redha dengan kita. Tak akan redha dengan kita sekiranya kita ambil selain daripada Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang cukup baik. Subhanallah, tabarakallah. Allah Ta'ala sendiri yang sebut contoh tauladan yang cukup baik. Subhanallah. Maknanya kalau kita ambil selain daripada Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita, na'udzubillahi min zalik. Ya, kita bimbang Allah Ta'ala tak redha dengan kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ya, tahniahlah ada sekiranya ada sahabat-sahabat kita yang dalam ni dah berarak yang menandakan waktu sambutan Maulidur Rasul yang menandakan kecintaan, kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga insya-Allah akan menjadi saksi, akan menjadi bukti di hari akhirat nanti, ya, yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Dan mudah-mudahan kita nak esok di hari akhirat kita duduk dekat dengan Rasulullah dan dapat duduk di dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum tu dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, dapat minum air telaga Kausar tu pun dah seronok dah. Tetapi yang paling seronok, kata ulama, pada saat kita nak minum air telaga Kausar, tiba-tiba pada waktu itu Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencedok air tersebut lalu memberi kita minum pada saat dan ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh masuk dalam syurga pun seronok dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh masuk syurga pun seronok dah, subhanallah. Tetapi yang paling seronok bila dapat masuk syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi sangat rindu kepada kita semua. Nabi SAW pernah menangis kerana rindukan kepada kita semua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Rasulullah bersabda, aku menangis kerana rindukan sahabat-sahabat aku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini bukan sahabat kamu ke? Rasulullah kata, ya, kamu sahabat aku. Kamu beriman kepada aku, kata Rasulullah. Sebab kamu tengok aku, kata Rasulullah. Tetapi sahabat-sahabat aku ini adalah mereka yang hidup selepas kematianku, kata Rasulullah.
dan mereka ini sangat rindu dan sayang kepada aku. Mereka kenal aku hanya dengan mendengar nama aku sahaja. Dan mereka sanggup mati kerana aku, kata Rasulullah. Mereka sanggup mempertahankan aku, kata Rasulullah, sehingga sanggup menggadaikan nyawa mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku amat rindu untuk bertemu dengan mereka, kata Rasulullah. Sebab itu kata ulama, beza cinta dengan rindu ni tak sama. Cinta ni dia sayang. Dia sayang. Dia sayang, dia ikut apa yang kekasih dia buat. Sebab Nabi SAW sebut, man ahya usunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Maknanya kasih dengan rindu tu tak sama. Kasih ni dia akan ikut apa yang kekasih dia buat. Rindu pula iaitulah apabila dia teringat kepada kekasihnya, maka akan mengalirkan air mata kerana rindunya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala campurkan dalam diri kita perasaan kasih dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu manfaatkanlah hari kalau ada majlis sambutan Maulidur Rasul, kita pakat-pakat pi ramai-ramai. Kadang-kadang kesian, sedih juga kadang-kadang tengok ada bila kerajaan kita bagi cuti untuk Maulidur Rasul, tapi kita tak rebut peluang untuk bersama-sama berselawat, tak rebut peluang pergi dengar majlis ilmu pada 12 Rabiul Awal. Tetapi ada orang dia tak mau pergi majlis Maulidur Rasul, dia bawa anak dia pergi zoo. Kan, pergi tengok beruk, pergi tengok gajah. Orang lain pakat pergi selawat, dia pergi zoo, pergi tengok beruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, Nabi SAW bersabda, ajarlah anak-anak kamu 3 perkara asas. Yang pertama, sabda Rasulullah, ajarlah anak-anak kamu supaya mengenali Nabimu dan mencintainya. Yang kedua, ajarlah anak-anak kamu mengenali ahli keluarga Nabimu dan mencintai mereka. Dan yang ketiga, ajarlah anak-anak kamu agar mereka boleh membaca Al-Quran. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita sambung kitab kita, kitab kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebagai tanda Nabi kasih dan sayang kepada kita, Nabi tinggalkan kepada kita beribu-ribu hadis baginda Nabi SAW. Bahkan beratus-ratus ribu hadis Nabi tinggalkan kepada kita untuk menjadi panduan kepada kita waktu hidup di dunia agar terselamat daripada api neraka Allah di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ni, pada pagi ini, hadis yang ke-9, mayat melihat syurga dan neraka setiap pagi dan petang. Sebelum tu kita dah belajar dah hadis Nabi, iaitulah mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Sebab itu bila kita ziarah di makam baginda Nabi SAW, kita bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Imamur Rasli. Assalamu alayka ya Habiballah. Nabi dengar tak? Nabi dengar. Subhanallah. Dan Nabi kenal kita. Siapa yang mai ziarah Nabi, Nabi kenal. Sebab tu saya nak pesan, siapa yang belum lagi sampai bumi Madinah, doa sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, aku rindu sangat pada kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah aku ya Allah menjejakkan kaki ke bumi Madinah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, itulah yang berlaku pada diri saya. Saya rindu sangat pada Rasulullah. Sehingga kan waktu duk bawa kita, bila duk berselawat pun duk menangis kerana rindukan baginda Nabi. Saya tak tahu macam mana saya nak pergi sebab saya tak ada duit. Lalu saya bertekad dalam diri saya akan selawat ke atas Nabi tiap-tiap hari, tak kurang pada 1000 kali. Subhanallah, tabarakallah. Satu hari saya dapat panggilan telefon. Ada syarikat travel umrah. Mereka tanya saya, Ustaz, mau tak jadi mutawif? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya menangis waktu itu, subhanallah.
rupa-rupanya Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita kalau kita benar-benar nak untuk menziarahi Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang ke-9 muka surat 26, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wan ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Rawahul Bukhari. Artinya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang kamu apabila telah mati akan dibentangkan kepadanya tempat tinggalnya di hari akhirat nanti dan pada setiap pagi dan petang. Jika dia di kalangan penghuni syurga, maka dibentangkan tempat tinggalnya di syurga nanti. Dan jika dia di kalangan penghuni neraka, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu nanti, sehingga Allah membangkitkan kamu. Keterangan hadis, setiap hari penghuni kubur akan dapat melihat tempat tinggalnya di hari akhirat nanti, sama ada di syurga ataupun neraka. Bagi yang melihat syurga, mereka akan bersyukur dan bergembira dengan nikmat itu. Dan melihat neraka pula, dan yang melihat neraka pula akan bersedih dan rasa terseksa dengan apa yang telah mereka lihat itu. Perasaan menyesal menyelubungi hati mereka. Penyesalan yang tidak berguna lagi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, maka Allah memeliharanya, yakni Nabi Musa alaihissalam, dari kejahatan tipu daya mereka terhadap dirinya, dan menimpa kepada keluarga Fir'aun azab yang buruk, iaitu ditenggelamkan di dalam laut, kemudian dibentangkan neraka kepada mereka pada setiap pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bulan Ramadan, Nabi SAW galakkan kepada kita bulan Ramadan doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta kepada Allah, ya Allah, pemudahkanlah kami, masukkanlah kami ke dalam syurgamu ya Allah, dan lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Sebab apa? Sebab bagi orang yang telah meninggal dunia, sabda Nabi SAW, seandainya orang tersebut ialah ahli syurga, maka setiap pagi dan petang, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam syurga. Tetapi bagi orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang banyak dosa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya waktu pagi dan petang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang beriman, bila tengok syurga, dia seronok ni tak tahu nak abad dah. Tak sabar-sabar begitu teruja tak sabar-sabar begitu teruja nak masuk dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila jadi ahli syurga ni, ibu ayah sekalian, seronok ni tak tahu nak abad dah. Tak tahu nak abad dah. Sebab apa? Bila ahli syurga dapat melangkah masuk ke dalam syurga, pada waktu tu ahli syurga seronok sungguh. Sehingga kan dalam hati ahli syurga ni duk bertanya, ish, nikmat apa lagi Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni? Duk tanya dalam hati ni, nikmat apa Allah Ta'ala nak bagi ni? Sedang ahli syurga duk bersusun di depan pintu syurga tu. Bila masuk dalam syurga dah, tiba-tiba malaikat bawa kenderaan daripada syurga. Bila bawa kenderaan daripada syurga pada waktu itu, maka ahli syurga dipersilakan naik kenderaan syurga pada waktu itu. Apabila ahli syurga naik kenderaan syurga, maka ahli syurga senyum seronok ni tak tahu nak abad dah. Macam kita lah duduk atas dunia ni kan, sambil duduk berjalan kaki, tiba-tiba ada kereta besar, Velfire contohnya, ataupun Alphard. Tiba-tiba tuan kereta berhenti kat kita. Tuan kereta kata, macam ni, makcik nak pergi mana ni? Kok nak pergi mana ni? Kan? Kita pun jawab, ni nak pergi depan tu. Lepas tu dia kata, mainlah naik dengan kami. Kami pun nak lalu kot depan tu juga. Subhanallah. Boleh naik kereta Alphard hari tu, senyum ni tak tahu nak abad dah. Padahal kereta tu bukan kereta kita pun. Tapi kita seronok. Kenapa? Sebab kereta tu kereta yang hebat. Subhanallah, tabarakallah. Duduk dalam kereta pun duduk je senyum. Oh, seronok. Subhanallah. Ini kan pula kenderaan syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di hati. Maka bila ahli syurga naik kenderaan syurga, lalu dibawa berjalan di dalam syurga. Waktu berjalan di dalam syurga, kereta syurga ni duduk berjalan di dalam syurga, maka pada waktu itu pohon-pohon syurga semuanya memberi laluan kepada kenderaan syurga pada saat dan ketika itu. Dan ahli syurga waktu duduk atas kenderaan tu duduk tanya, nikmat apa kita nak dapat lagi ni? Ni dalam hati duduk tanya, nikmat apa lagi yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni? Nikmat apa lagi ni? Tiba-tiba lalu tengok mahligai yang diperbuat daripada mah, daripada cahaya. Subhanallah. Dan di situlah kita tengok, subhanallah, adanya nama-nama kita pada waktu itu. Kita ni bila tengok mahligai tersebut ada nama-nama kita, kita kata subhanallah, tabarakallah, Allahu Akbar. Seronok ni tak tahu nak abad dah. Allahu Akbar. Kemudian lalu pula nampak pohon-pohon syurga, pokok-pokok syurga yang terdapat nama-nama kita. Subhanallah. Rupanya apa amalan kita yang kita buat, yang kita tanam tanaman di dalam syurga, iaitulah perkataan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Rasulullah di Baitul Ma'mur, maka Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar banyak menyebut kalimah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali kita sebut, maka akan menanam satu tanaman dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila berjalan saja dalam syurga sampai satu tempat, dan tempat itu dihamparkan dengan permaidani berwarna hijau. Nama tempat tersebut ialah Muhadirul Quddus. Muhadirul Quddus. Maka waktu tu diminta ahli syurga semua pakat turun daripada kenderaan syurga. Dan pada waktu itu Allah Ta'ala perintahkan kepada pelayan-pelayan syurga untuk membawa makanan daripada syurga. Bila wakmai makanan daripada syurga, ahli syurga semua pakat makan. Bila makan, gigit satu sekali gigit, rasa sedapnya. Gigit pula kali kedua, sedapnya. Bila gigit kali ketiga, sedapnya. Semuanya bertambah sedap, bertambah sedap, bertambah sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah.
punya seronok ahli syurga pada waktu itu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Habis saja makan, datang pula pelayan-pelayan syurga membawa minuman daripada syurga. Bila ahli syurga minum saja air syurga tu, minum-minum sedap. Allahu Akbar, subhanallah, tabarakallah. Teguk kali pertama sedap, subhanallah, tabarakallah. Teguk pula kali kedua, subhanallah, tabarakallah, sedapnya, subhanallah. Semuanya bertambah sedap, bertambah sedap, bertambah sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam hati ahli syurga duk tertanya-tanya, nikmat apa lagi yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita pada hari ini ni. Duk tanya nikmat apa Allah Ta'ala nak bagi lagi ni. Tiba-tiba pada waktu itu, Allah datangkan seekor burung yang besar. Dan pada waktu itu, burung yang besar itu akan terbang di atas kepala ahli syurga. Dan apabila burung tersebut mengepakkan sayapnya, dan pada waktu itulah jatuhnya air, percikan air yang sangat-sangat wangi, lalu terkena kepada ahli syurga yang menyebabkan ahli syurga menjadi wangi. Subhanallah, tabarakallah. Rupanya Allah Ta'ala hantar burung tersebut dengan tujuan Allah Ta'ala nak bagi ahli syurga ni jadi wangi. Subhanallah, tabarakallah. Waktu tu habis ahli syurga semuanya yang menjadi wangi. Dan dalam hati ahli syurga semua duk tertanya-tanya, nikmat apa Allah Ta'ala nak bagi kat kita lagi ni? Nikmat apa Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni pada hari ni? Dan pada waktu itu, datang malaikat Jibril alaihissalam membawa mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Maka pada waktu itulah dipersilakan Nabi Daud alaihissalam naik ke atas mimbar untuk membacakan kitab Zabur di hadapan penghuni syurga. Bila Nabi Daud alaihissalam naik atas mimbar baca kitab Zabur, maka pada waktu tu ahli syurga bila mendengar, semua pakat terpegun habis. Mereka kata, oh sedapnya suara Nabi Daud baca kitab Zabur. Subhanallah. Kan kita semua tahu dah, Nabi Daud alaihissalam suaranya sangat merdu. Sehingga kan burung yang tengah terbang tiba-tiba jatuh apabila mendengar suara Nabi Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur. Hari itu bila Nabi Daud alaihissalam baca kitab Zabur, semua manusia ahli syurga terpegun habis. Habis saja Nabi Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur, lalu dipersilakan Nabi Musa alaihissalam naik ke atas mimbar untuk membacakan kitab Taurat. Maka ahli syurga bila dengar bacaan kitab Taurat daripada Nabi Musa alaihissalam, semua pakat terpegun bila dengar Nabi Musa alaihissalam membacakan kitab Taurat. Habis saja Nabi Musa alaihissalam membacakan kitab Taurat, maka dipersilakan pula Nabi Isa alaihissalam untuk membacakan kitab Injil di hadapan penghuni syurga. Penghuni syurga bila dengar subhanallah, tabarakallah, hebatnya kitab Injil, subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Bila habis saja Nabi Isa alaihissalam membacakan kitab Injil, maka pada waktu itulah dipersilakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, semua ahli syurga pada waktu itu semuanya terpegun bila melihat wajah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ahli syurga ada yang berkata, subhanallah, tabarakallah, hari ini kita dapat melihat penghulu sekalian manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, bila Nabi naik ke atas mimbar, sudah pastilah orang yang paling gembira, ahli syurga yang paling gembira pada saat dan ketika itu ialah kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Waktu itulah baru kita doa, ya Allah, dulu waktu hidup atas dunia aku ikut apa yang Nabi bawa. Aku hidupkan sunnah aku dalam kehidupan aku, ya Allah. Aku banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini
Allah Ta'ala izinkan kepada aku untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Waktu tu kita tak tahu nak abang lah. Kita doa terhutang budi sungguhlah kepada Rasulullah yang boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga pada hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apabila Rasulullah membaca kitab Al-Quran di hadapan penghuni syurga, maka semua penghuni syurga berasa terpegun dengan kelunakan suara baginda Nabi SAW dan lenggok bahasa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Ada di kalangan sahabat pada waktu itu berkata-kata, Rasulullah dulu waktu hidup atas dunia baca Al-Quran sedaplah. Allahu Akbar. Hari ini Rasulullah baca Quran, subhanallah, tabarakallah, sedap sungguh. Dan kita waktu tu bila dengar saja Al-Quran, dengar saja surah Yasin yang dibacakan oleh Rasulullah, Allahu Akbar, terkenang balik kita waktu setiap pagi membaca surah Yasin bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Waktu tu rasa macam nak pergi peluk baginda Nabi SAW. Dan di hari itulah kita ni, kata ibu ayah sekalian, kata ulama, pada hari itulah kita akan dapat melihat, kita dapat melihat 124,000 para Nabi dan Rasul. Hari itulah kita akan dapat melihat sahabat-sahabat Nabi SAW. Pada hari itulah kita dapat melihat isteri-isteri baginda Nabi SAW. Hari itulah kita akan dapat seluruh ahli keluarga baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berusahalah sungguh-sungguh ibu ayah sekalian agar kita dapat menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila jadi ahli syurga, maka panggilan untuk ahli syurga dipanggil dengan perkataan yang baik-baik. Berbanding dengan ahli neraka, bila diperlihatkan kepadanya pagi dan petang tempatnya dalam neraka, maka dia duk rasa, ya Allah, jangan kau jadikan kiamat lagi, ya Allah, sebab aku tak sanggup, ya Allah, nak duduk dalam neraka-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Ahli neraka akan diseksa oleh Allah siang dan malam. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Ahli neraka diseksa siang dan malam. 24 jam tak ada henti. Dan ulama kata apabila ahli neraka diseksa siang dan malam, maka satu hari dia pun minta kepada malaikat yang menjaga neraka, wahai malaikat, kami ni diseksa 24 jam tanpa henti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pada saat ini dahaga, wahai malaikat, dahaga sungguh. Dan kami lapar sebab kami diseksa 24 jam. Boleh tak bagi kami makan? Boleh tak bagi kami rehat saat kami nak makan dan minum? Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Pada waktu itulah malaikat yang menjaga neraka membawa makanan dan minuman buat ahli neraka. Allahu Akbar. Buah, makanan daripada neraka, minuman daripada neraka. Apa nama minuman daripada neraka? Minuman daripada neraka namanya Hamim. Namanya Hamim. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Air neraka ni, dia sangat panas. Bila ahli neraka minum, akan memutuskan urat-urat ataupun tali perut mereka. Dan dahsyatnya air Hamim ni, air yang panas ni, bila air tersebut dituang masuk dalam gelas, ketika penghuni neraka nak minum, dia pegang gelas tu, tak kena air lagi. Pegang gelas tu, daging-daging yang ada di tangannya, semuanya jatuh ke bawah. Allahu Akbar. Dia pegang gelas, daging yang ada di tangan, semua jatuh ke bawah. Allahu Akbar. Bayangkan, bila dia minum air tersebut, air yang bernama Hamim, akan menyebabkan urat-urat perut dia akan putus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan makanan daripada syurga pula wakmai. Buah dia Allahu Akbar. Dengan tajam-tajam.
Bila makan pula lekat di rengkung. Bila lekat di rengkung, Allahu Akbar. Minum air. Bila minum air putih habis orang-orang perut pada waktu itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan sebab itulah ahli neraka bila siang dan pagi dan petang duk tengok tempat dia dalam neraka, dia rasa takut lah. Dia menyesal sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Benarlah kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Sajdah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Pada hari itu, firman Allah, sungguh ngeri. Kerana orang yang banyak dosa kepada Allah akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita lah tengok anak cucu kita, bila buat silap, bila duduk depan kita ni, tak berani nak angkat kepala tengok wajah kita. Habis korang lagu tu lah. Di Allah Ta'ala, bukan manusia, Allah Ta'ala duk tunduk kepala di hadapan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna. Lalu mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah, kami telah mendengar hilal tawa ahli syurga. Hari ini ya Allah, kami telah mendengar jeritan-jeritan ahli neraka. Farji'na na'mal salihah. Maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami nak buat amal soleh ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya pada hari ini ya Allah, kami yakin sungguh dah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tugas baginda Nabi SAW untuk membawa berita gembira dan berita yang menakutkan kita. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab tu doa sungguh-sungguh jadi ahli syurga. Sebab ahli neraka ni bila duduk dalam neraka, malaikat panggil dengan gelaran yang tidak baik. Malaikat akan panggil, woi celaka. Allah na'udzubillahi min zalik. Di dunia ni orang panggil macam tu pun kita marah tak sangka dah. Di hari akhirat dia panggil macam-macam. Panggil woi secelaka. Panggil apa lagi? Wahai penderhaka kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Hak ni yang kita takut. Kemudian ahli neraka apabila diseksa oleh Allah, seksa bakar dengan api neraka, maka pada waktu itu isi dia akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Allahu Akbar. Sehingga kan ada ulama sebut daripada hadis Nabi SAW, gigi ahli neraka ada yang sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Punya besar ahli neraka ni bila diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Menangis, meraung 24 jam tak ada henti, tak rehat. Diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanding dengan ahli syurga, sihat. Allahu Akbar, sihat. Peluh pula, peluh berwangi. Subhanallah. Sebab dalam syurga esok tak ada tandas. Kita tak buang air kecil, kita tak buang air besar. Dan makanan yang kita makan tu akan keluar melalui peluh kita. Dan peluh kita wangi, subhanallah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tabarakallah. Dan ibu ayah sekalian, bila kita duduk dalam syurga esok, kita akan kenang balik memori-memori indah waktu kita hidup atas dunia dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan jumpa kawan-kawan kita dalam syurga esok duduk bersembang. Duk sembang. Ingat tak dulu ni kita duk ngaji Google Meet tu? Allah, terima kasihlah dekat SPAQ tu. Sebab kerana SPAQ lah kita duk dalam jamaah SPAQ lah. Kita dapat menimba ilmu, kita kenal Rasulullah. Allahu Akbar, hari ini kita dapat duk sama-sama dalam syurga tu. Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah, tabarakallah.
berbanding dengan ahli neraka. Ahli neraka ni Allahu Akbar, dia akan menyalahi antara satu sama lain. Nah, waktu duduk atas dunia tu buat maksiat sama-sama. Tapi bila duduk dalam neraka, pakat duduk saling marah, saling menyalahi antara satu sama lain. Ada yang kata, ya ahli neraka ni kata, ya Allah, engkau seksalah kawan aku ni, bagi teruk sikit, ya Allah. Hari tu ni, aku nak mengaji dah dengan SPAQ. Tiba-tiba dia ajak pi zoo tengok beruk mak ye. Kan? Dia ajak pi buat benda-benda maksiat. Dia ajak aku pi duk mengata. Kan? Padahal aku ni duk bubuh dah. Headphone di telinga ni. Tapi dia mai di rumah duk sembang dengan aku. Yang menyebabkan aku tak mengaji SPAQ hari tu. Tetapi duk mengumpat banyak. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Nah, orang yang duduk dalam neraka, setiap perbuatan maksiat yang dia buat akan menjadi sejarah hitam dalam hidup dia. Dia akan menyalahi antara satu sama lain. Berbanding dengan ahli syurga, dipanggil di dalam syurga dengan gelaran yang baik. Dipanggil dengan gelaran, wahai kekasih-kekasih Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Malaikat pun cakap elok, lemah lembut dah dengan ahli syurga. Subhanallah, tabarakallah. Niat apa nak makan, sampai. Nak apa ya, terlintas di hati, sampai dah, duk ada depan dah. Subhanallah, tabarakallah. Ahli syurga bila duduk dalam syurga esok, tidak tidur. Tak tidur. Ahli syurga tak tidur. Sebab tu dalam syurga esok tak ada katil. Kan? Sebab kita tak tidur. Ahli syurga tak tidur. Kita tidur ni pasal apa? Kita tidur sebab kita letih badan kita. Letih kenapa? Sebab ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung. Dok aja tidur ya, tak larat. Kan? Tapi dalam syurga sebab kita tak ada penyakit apa. Dan kita sihat. Duk lari dalam syurga, berjalan apa semua. Oh, seronok. Sebab itu di dalam syurga, kata ulama, pokok-pokok di dalam syurga, perdunya duduk di atas, pucuk di bawah. Sebab tu pokok-pokok dalam syurga ni tak gitu saya duk fikir pula. Macam mana perdu di atas, pucuk di bawah? Kan? Tu saya duk fikir. Sebab tu semua adalah milik Allah. Perkara yang tak pernah terlintas di hati, yang tak pernah tengok dia oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga. Kenapa Allah Ta'ala buat pokok-pokok jadi macam tu? Sebab nak memudahkan ahli syurga untuk memetik buah-buah syurga. Subhanallah, tabarakallah. Macam mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Ni syurga. Hadirin hadirat, ibu ayah hormati Allah sekalian. Bila jadi ahli syurga ni seronok, layanan dia pun hebat. Subhanallah, tabarakallah. Dipanggil dengan gelaran-gelaran yang baik. Dan di dalam syurga tak ada lagi dah cemburu-cemburu pun tak ada lah. Cakap pun semua benda-benda yang baik. Qilan salaman salama. Dalam surah Waqi'ah Allah Ta'ala sebut. Qilan salaman salama. Ahli syurga bersebut dengan perkataan yang baik. Sebut sejahtera, sejahtera. Dan di dalam syurga, esok Allah Ta'ala akan bergurau dengan kita. Allah Ta'ala ni dia akan bergurau dengan hamba dia dalam syurga. Macam mana gurauan Allah? Allah Ta'ala dia akan bergurau dengan hambanya ahli syurga. Macam mana gurauannya? Allah Ta'ala berfirman, bukankah kamu dahulu ada banyak dosa dengan aku, kata Allah. Maka ahli syurga waktu tu bila Allah Ta'ala sebut macam tu, ahli syurga ni tunduk di hadapan Allah kerana malu kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah mengampunkan dosa-dosa kamu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Setiap pagi kita bangun solat, kita doa kepada Allah. Tak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita, ibu ayah sekalian, di hari akhirat nanti dapat melihat Allah, tetapi penglihatan kita tak sama. Sebab ada orang yang boleh melihat Allah 24 jam. Ada yang boleh tengok Allah sehari semalam. Ada orang yang boleh tengok Allah sebulan sekali. Ada yang boleh tengok Allah setahun sekali. Ada yang boleh tengok Allah 100 tahun sekali.
Ada yang boleh tengok Allah beribu-ribu tahun sekali. Kenapa? Berdasarkan kepada amalan mata kita. Kalau mata kita banyak buat maksiat kepada Allah, Allah na'udzubillah min zalik. Sedangkan ahli syurga bila dapat melihat Allah, maka akan menyebabkan ahli syurga lupa kepada nikmat syurga. Sebab tidak ada nikmat dah yang paling sedap, yang paling seronok selepas meninggal dunia, melainkan melihat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita berdoa sungguh-sungguh. Mudah-mudahan selepas kita meninggal dunia nanti, kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang. Iaitulah tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang kita nak. Dan kita minta simpang, kita minta berlindung daripada Allah selepas kita meninggal dunia. Kita tak mau mata kita dibentangkan oleh Allah setiap pagi dan petang untuk melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebenarnya bulan Rabiul Awal yang mulia ini, berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Kerana pada bulan inilah Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Iaitulah dengan Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebab tu kalau kita tengok sambutan Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata Majlis Maulidur Rasul ni bila berlaku? Bila berlaku? Sejarah berlakunya Majlis Maulidur Rasul ni bila? Iaitulah pada zaman kerajaan Mu'tasim di Iraq. Nah, bila berlaku? Waktu kerajaan Mu'tasim di Iraq. Kerajaan Mu'tasim pada ketika itu, kerajaan ni cukup kaya. Sehingga kan rakyat dia tak ada langsung yang miskin. Sehingga kan nak pergi bagi zakat kat orang miskin tak ada. Punya kaya waktu tu. Dan bila mereka kaya, maka kerajaan mewajibkan rakyat dia untuk buat rumah 2 tingkat. Kemudian di hadapan rumah wajib kena ada taman. Taman apa? Taman bunga. Bila buat taman bunga, tiap-tiap malam mereka akan buka tingkap. Sebab apa? Sebab mereka nak haruman bunga tu masuk dalam rumah. Tak ada beli perfume dah. Subhanallah, tabarakallah. Dan apabila mereka telah menjadi kaya, bila mereka dah kaya dah, mereka buat lagu mana Ustaz? Mereka dah mula tak datang dah solat berjamaah di masjid surau, tak main dah. Mereka tak datang dah. Ada kuliah-kuliah pengajian agama, mereka tak datang dah. Mereka tak datang sebab sibuk menguruskan kekayaan mereka. Bila jadi macam tu, maka Allah Ta'ala turunkan kemarau yang panjang kepada kerajaan Mu'tasim pada waktu itu. Yang menyebabkan kerajaan mereka waktu itu lumpuh. Sebab tanaman tak jadi, haiwan ternakan mati habis. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Dan waktu itu makanan yang ada hanyalah anjing. Sebab kerajaan Mu'tasim, mereka bermazhab Maliki. Nah? Sebab dalam mazhab Maliki, daging anjing tak haram. Sebab di dalam Al-Quran hanya menyebut yang haram daging babi. Kita boleh buka tengok, betul ke tak? Rupanya, bagi mazhab Maliki, makan babi adalah makruh. Sebab apa? Sebab tak ada makanan lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Imam Malik tak pernah memakan babi. Tapi dibolehkan waktu tu sebab terlalu darurat. Tak ada apa dah nak makan. Nah? Bagi mereka, makan daging anjing itu adalah makruh. Jadi, pembesar-pembesar kerajaan Mu'tasim dan juga agamawan-agamawan kerajaan Mu'tasim pada waktu itu, mereka adakan mesyuarat. Maka dalam mesyuarat itulah diputuskan, kita ni kalau nak negara kita ni subur balik, makmur balik, kita kena buat Majlis Maulidur Rasul. Kena baca balik cerita-cerita berkaitan dengan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Maka bermula pada hari itulah dibacakan tentang
hari kelahiran baginda Nabi SAW yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Selepas mereka buat majlis itu, tiba-tiba hujan turun dengan selebat-lebatnya yang menyebabkan kerajaan Mu'tasim kembali jadi hebat pada ketika itu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Saya nak pesan sekiranya ada majlis Maulidur Rasul SAW, hadirkan diri kita. Hadirkan diri kita. Sebab dia akan menjadi saksi di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang meraihkan hari kelahiran baginda Nabi SAW, maka dia tidak akan mati kecuali dia mati dalam keadaan Islam. Subhanallah tabarakallah. Hadirin hadirat ibu